Hai semua, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar? Hari ni kita nak belajar apa? Hari ni kita nak belajar Komsas. Kita nak belajar prosa tradisional hari ini. Pelanduk, mengajar, memerang. Jadi kamu bolehlah keluarkan buku Komsas kamu. Itu antologi Baik Budi Indah Bahasa. Dia confuse dengan tekatan satu. Kita lihat dulu apa objektif dan juga kriteria kejayaan yang kamu akan dapat pada hari ini. Objektif dia menyatakan aspek Komsas dengan betul. Aspek Komsas tu ialah tema, persoalan, gaya bahasa, nilai. Itu adalah aspek Komsas. Kemudian kita lihat kriteria kejayaan. Yang pertama, menyatakan tema dan persoalan prosa. Kemudian menerangkan watak dan pewatakan prosa. Yang ketiga, menghuraikan latar prosa. Yang keempat, menerangkan gaya bahasa prosa. Dan yang kelima, menjelaskan nilai dan pengajaran prosa. Kita lihat tema dan persoalan prosa tradisional ini. Temanya ialah tentang kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Persoalannya tentang keadilan seorang pemimpin menjatuhkan hukuman. Yang kedua, sikap jujur dalam kehidupan. Yang ketiga, tanggungjawab seorang ketua. Yang keempat, kasih sayang ibu bapa kepada anak. Yang kelima, taat kepada ketua. Dan yang terakhir, bermesyuarat untuk mencapai keputusan. Watak dan pewatakan. Watak siapa? Sebenarnya ada lagi kan. Tapi yang ni cikgu letak yang paling banyak lah, yang paling dominan untuk watak sampingan tu. Watak utama. Nabi Allah Sulaiman, kemudian Shah Alam di Rimba. Shah Alam di Rimba ni ialah pelanduk tu lah. Kemudian Sang Memerang dan Sang Sebarau. Kita lihat pewatakan Nabi Sulaiman. Seorang yang adil, tidak suka akan penganiayaan. Kemudian seorang pemerintah yang hebat dan juga seorang yang bertanggungjawab. Kita lihat pula perwatakan Shah Alam di Rimba, iaitu pelanduk. Perdana Menteri yang jujur, Perdana Menteri yang bertanggungjawab, Perdana Menteri yang cakna akan nasib anak-anak buahnya, dan Perdana Menteri yang pandai bersilat. Shah Alam di Rimba ni dia pandai bersilat. Pewatakan Sang Memerang, ibu bapa yang penyayang, ibu bapa yang bertanggungjawab. Kemudian haiwan yang zalim. Dikatakan haiwan yang zalim ni sebab dia habis dia makan habis ikan-ikan di dalam sungai. Kita lihat pula pewatakan Sang Sebarau. Seekor ikan yang jujur dan ikan yang tabah. Tabah walaupun ahli keluarga dia dah mati dianiaya oleh Sang Memerang. Dia tabah menghadapi dugaan. Latar prosa. Latar tempat, lubang Sang Memerang, tempat tinggal Sang Memerang tu lah. Luar lubang, tu peristiwa yang Shah Alam di Rimba terpijak anak-anak Sang Memerang. Kemudian tahta singgasana kerajaan, tahta singgasana Nabi Allah Sulaiman, di mana haiwan-haiwan dipanggil untuk menjadi saksi kejadian. Kemudian lubuk, tempat tinggal Sang Sebarau. Latar masa, zaman Nabi Allah Sulaiman. Cerita ni berlaku masa zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam lah. Kemudian petang ni peristiwa di mana Sang Memerang laki bini balik. Tengok anak-anak dia telah mati. Malam, Sang Memerang laki bini ni duk bincang-bincang, mesyuarat, kemudian fikir apa tindakan yang boleh dilakukan terhadap sang pelanduk. Itu Shah Alam di Rimba. Latar masyarakat. Masyarakat yang bertanggungjawab, masyarakat yang penyayang, masyarakat yang bijaksana,
masyarakat yang adil dalam menjatuhkan hukuman. Okey, masyarakat adil, masyarakat yang bijaksana, ini merujuk kepada Nabi Sulaiman. Okey, masyarakat penyayang, sama merang, masyarakat yang bertanggungjawab, ini merujuk kepada Shah Alam di Rimba. Okey, kemudian kita lihat yang seterusnya, okey, masyarakat yang jujur. Okey, ini ialah Sang Sebarau dan juga Shah Alam di Rimba lah. Okey, dengan jujurnya, okey, beritahu cerita sebenar. Okey, kemudian masyarakat yang tak akan ketua, iaitu Belatuk. Okey, dia dengar arahan Nabi Allah Sulaiman untuk memanggil saksi-saksi kejadian. Okey, kemudian masyarakat yang prihatin, ini merujuk kepada Shah Alam di Rimba. Okey, prihatin akan nasib anak-anak buahnya. Okey, gaya bahasa. Okey, yang pertama singkup. Okey, kat situ singkatan perkataan ku. Okey, kemudian repetisi, perkataan yang berulang ialah merata-rata. Okey, peribahasa anak buah. Okey, kemudian bahasa istana. Okey, ada penggunaan bahasa istana, bersemayam, singgah sana. Okey, kemudian kata ganda, okey, bermain-main. Okey, kita lihat pula nilai dan pengajaran. Okey, nilai bertanggungjawab. Okey, pengajarannya kita hendaklah menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Okey, kemudian nilai ketaatan, kita mestilah taat akan perintah ketua. Okey, kemudian nilai keadilan, kita mestilah bertindak ataupun berlaku adil, okey, dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, kemudian nilai ketabahan, kita hendaklah tabah menghadapi dugaan hidup. Okey, kemudian nilai keprihatinan, okey, kita mestilah prihatin, okey, akan masalah yang dihadapi oleh pihak lain. Okey, kemudian nilai kejujuran, kita mestilah berkata jujur, okey, dan tidak bercakap bohong. Okey, jadi dah habislah kupasan prosa tradisional kita ini. Okey, kita belajar apa? Okey, kita belajar prosa tradisional pelanduk mengajar memerang. Okey, kita dah belajar dia punya tema dan persoalan. Kita dah tengok dia punya watak dan pewatakan. Kita dah tengok dia punya latar, gaya bahasa dan juga nilai dan pengajaran. Okey, jadi sebelum habis, okey, cikgu nak bagi peribahasa. Sempit bertimpuh, lega berlunjur. Okey, maksudnya berbelanja perlu disesuaikan dengan pendapatan. Okey, jadi maknanya kalau kita nak beli sesuatu, okay, kita kena tengok kemampuan diri kita dahulu, pendapatan yang ada pada diri kita. Okay, kita tak boleh ikut orang. Okay, katalah orang tu ada barang yang mahal, beli emas. Okay, kita tak ada duit, kita buat cara kita. Okay, tak perlu ikut orang. Ikut belanja ni kena ikut kemampuan diri kita lah, ikut pendapatan. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okey, kita jumpa lagi di kelas akan datang. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Bye.